Tajuk utama Buletin TV 93 April. Pengasas KK Supermart mohon maaf kepada Agong dan umat Islam berhubung isu penjualan stoking kalimah Allah. Juga MCMC PDRM tumpaskan kegiatan swinger yang beroperasi secara dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan isu penjualan stoking tentera kalimah Allah, pengasas dan pengurusi eksekutif kumpulan KK Supermart and Superstore Sdn Bhd Datuk Seri Chai Kee Kan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bagi memohon maaf berhubung isu kontroversi itu. Sesi menghadap berlangsung selama 15 minit di Istana Negara siang tadi. Sultan Ibrahim bertitah semua pihak termasuk KK Mart perlu lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import bagi mengelak perkara sedemikian berulang. Baginda turut menegaskan supaya tidak ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara berkenaan, termasuk menghasut rakyat selain tidak mahu perkara terbabit berlarutan. 13 Mac lalu, negara digemparkan dengan penularan gambar menunjukkan kalimah Allah pada stoking yang dijual di beberapa cawangan KK Supermart. Beberapa hari selepas isu kontroversi itu, sebuah cawangan kedai serboneka itu di Bido Perak dibalik dengan bom petrol kira-kira jam 5 pagi 26 Mac. Satu lagi kejadian sama membabitkan cawangan KK Supermart pada 30 Mac di Sungai Isap, Kuantan, Pahang dan terbaru berlaku di Sarawak pada 1 April sekitar jam 1 pagi. Berikutan itu, Jawatankuasa Keharmonian antara penganut agama JK Harmoni akan mengadakan mesyuarat tergempar Jumaat ini bagi membincangkan insiden berhubung sensitiviti agama dan perkauman. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM menumpaskan kegiatan swinger yang beroperasi secara dalam talian. Kegiatan itu dikesan membabitkan aktiviti suami isteri bertukar pasangan di negeri Kedah dan Johor. Operasi dijalankan bahagian penguatkuasaan MCMC dan PDRM baru-baru ini susulan aduan orang ramai dan pemantauan yang dilakukan. Kumpulan swinger itu didapati memiliki sejumlah besar video lucah. Hasil serbuan pihak berkuasa turut merampas telefon bimbit, komputer dan pemacu pena milik suspek untuk siasatan lanjut. 3 suspek berusia dalam lingkungan 39 hingga 50 tahun didapati bertindak sebagai pentadbir bagi platform X kumpulan swinger berkenaan. Mereka turut didapati menjual bahan lucah bagi meraih keuntungan. Modus operandi suspek dengan memuat naik klip video pendek melalui platform X dan mengenakan bayaran sehingga RM400 kepada individu yang berhasrat untuk mendapatkan video berdurasi penuh. Siasatan kes memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC diminta mengambil tindakan bersesuaian berkenaan klip video yang dimuat naik usahawan produk yang tular di media sosial baru-baru ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, pelbagai maklum balas diterima terhadap kandungan video itu yang mencetuskan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat. Saya telah tonton sebahagian daripada mana-mana video yang telah dimuat naik dalam media sosial dan saya telah minta pihak MCMC untuk meneliti perkara ini dan mengambil sebarang tindakan yang bersesuaian. Usahawan terbabit dikatakan memadam video berkenaan dan memohon maaf. Fahmi menasihatkan pencipta kandungan dan pempengaruh media sosial agar kandungan yang dihasilkan bersesuaian dengan semua lapisan umur, terutama kanak-kanak. Pihaknya bimbang berkaitan kandungan yang boleh mendatangkan kesan negatif, terutama kepada golongan kanak-kanak. Terdahulu, Fahmi hadir dalam majlis apresiasi pengamal media yang bertempat di Ibu Negara malam semalam. Turut hadir editor kumpulan berita dan hal ehwal semasa rangkaian televisyen Media Prima Berhad, Kamaruddin Mapeh dan Ketua Pengarang Urusan Kumpulan The New Straits Times Press Berhad, Datuk Ahmad Zaini. Kementerian Dalam Negeri KDN menyita 12,767 bahan Al-Quran tiada perakuan dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM2.8 juta menerusi op mulia yang dilakukan di seluruh negara sepanjang Mac lalu. Dalam ops berkenaan, seramai 164 warga tempatan berusia 30 hingga 50-an ditahan mengikut Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 pindaan 2023 kerana mengedar menjual Al-Quran tiada perakuan.
Penahanan itu membawa kepada penemuan 6,962 naskah Al-Quran yang tiada perakuan. Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof berkata, naskah Al-Quran itu dirampas melalui aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan bersempena bulan Ramadan. Melalui risikan awal pihaknya mendapati permintaan terhadap pencetakan, penjualan dan pengedaran Al-Quran dan bahan Al-Quran lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Keadaan ini mendorong pengusaha, penjual dan pengedar mengambil kesempatan untuk tidak mematuhi akta selain menawarkan kitab suci umat Islam itu. Yang paling mahal ialah ini. Al-Quran Al-Karim, Al-Kamil, Wakaf dan Iktidak. Dia ada RM599. Satu naskah. Dijual pada harga tersebut. Dijual pada harga sebenar RM599. Dia ditanda pun pada mushaf ni. Tengah-tengah. Semenanjung Malaysia RM599, Sabah Sarawak RM699. Al-Quran paling mahal yang kita terpaksa tahan. Sementara itu, KDN melalui Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan menerusi misi ke arah sifat Al-Quran tiada perakuan KDN tampil dengan program advokasi Jom Exchange Al-Quran bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk menukar Al-Quran yang tiada perakuan kepada yang ada perakuan KDN. Menerusi usaha itu, pelbagai barangan bernilai sejumlah 3.1 juta berjaya ditarik keluar daripada komuniti yang mempunyai kesalahan Al-Quran sepanjang operasi membabitkan 26,213 unit. Beliau menegaskan supaya masyarakat umum tidak memilih Al-Quran yang tiada kelulusan dengan memastikan naskah berkenaan mempunyai cap perakuan dan pelekat hologram KDN. Pengerusi Spenco Sdn Bhd Tan Sri Robert Tan Hua Chun didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur siang tadi atas pertuduhan menipu Kementerian Keuangan bagi mendapatkan kontrak urus kenderaan kerajaan bernilai RM3.9 bilion. Selepas pertuduhan dibacakan, Tan mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Suzana Hussein. Dalam kertas pertuduhan menyatakan Tan didakwa menipu Kementerian Keuangan dengan memperdayakan jawatan kuasa pembuka peti tender bagi tender bertajuk Request for Proposal for Supply, Repair, Maintenance and Management of Government of Malaysia Vehicle Fleet, unit kerjasama awam swasta di kementerian itu. Ia berhubung terdapat pemilikan saham sekurang-kurangnya 30% oleh Bumiputra di Spenco melalui dokumen bertajuk Appendix 4 NXI Bidders Profile, dan dengan itu Tan secara tidak jujur mendorong Kementerian Keuangan untuk menganugerahkan kontrak supply, repair, maintenance and management of Government of Malaysia Vehicle Fleet yang bernilai lebih RM3 bilion kepada Spenco, yang mana kementerian itu tidak akan berbuat sedemikian sekiranya tidak diperdayakan. Kesalahan dilakukan pada 27 serta 28 Februari 2019 di bilik tender unit kerjasama awam swasta MOF Putrajaya mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan Akta 574 yang membawa hukuman penjara antara setahun hingga 10 tahun, sebat dan denda jika disabitkan kesalahan. Hakim kemudian membenarkan jumlah jaminan dengan seorang penjamin seperti dipersetujui pendakwaan iaitu RM2 juta dan pembelaan dengan syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah. Tertuduh tidak boleh mengganggu saksi secara terus atau melalui pihak ketiga ketika melaporkan diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap 2 bulan. Sebutan semula kes ditetapkan 4 Jun ini. Bertemu kembali. Pemandu bas bersama 8 penumpang dalam perjalanan ke Singapura dari Kuala Lumpur cedera selepas kenderaan dinaiki mereka itu terbabit nahas dengan sebuah lori di kilometer 36.6 Lebuhraya Utara Selatan arah selatan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian jam 6.28 pagi tadi. Anggota terpaksa menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan pemandu bas berkenaan yang tersepit. Selain pemandu dan penumpang bas, turut tercedera pemandu lori berusia 72 tahun. Kesemua penumpang masing-masing terdiri daripada 4 lelaki dan perempuan berumur dalam lingkungan 30-an. Kesemua dihantar ke Hospital Kulai untuk menerima rawatan lanjut. Punca sebenar kemalangan masih disiasat. Pasangan suami isteri didakwa di Mahkamah Session Kuala Pilah atas tuduhan meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil tanpa pengawasan dalam kereta yang tidak dimatikan enjin bulan lalu. Kejadian turut mendatangkan kecederaan parah terhadap seorang lelaki.
Tertuduh Muhammad Firdaus Syariman, 33 tahun dan Siti Salasiah Jumaah, 25 tahun, mengaku bersalah di mahkamah di hadapan Hakim Norma Ismail. Bagi pertuduhan bersama, kedua-duanya didapati mendedahkan dua kanak-kanak berusia 5 dan 1 tahun dalam kenderaan tidak dimatikan enjin tanpa pengawasan yang mungkin menyebabkan mereka mengalami kecederaan fizikal. Perbuatan dilakukan pada 12 Mac lalu jam 5.30 petang di tapak Bazar Ramadan Kuala Kelawang, Jelebu. Tertuduh dibenar ikat jamin RM3,000 sementara sebutan semula kes 2 Mei ini. Sementara itu, Siti Salasiah berdepan satu lagi pertuduhan sebagai pemandu cuai sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang lelaki. Dia turut mengaku salah melakukan perbuatan itu dan dibenar ikat jamin RM1,000. Sebutan semula kes ditetapkan 3 Mei ini. Sebelum ini, media melaporkan seorang peniaga Bazar Ramadan di Pekan Kuala Kelawang, Jelebu melecur di badan selepas terkena minyak panas ketika berniaga apabila sebuah Proton Persona yang diparkir secara tiba-tiba melanggar gerainya. Penternak kupang di perairan Pasir Panjang akur yang mereka tidak dibenarkan menjual dan mengeluarkan kupang serta kerang berikutan kejadian kes keracunan yang berlaku. Meskipun terpaksa menanggung rugi berikutan pembatalan tempahan pelanggan sempena Aidilfitri, namun soal nyawa diberi keutamaan. Menjelang Aidilfitri Minggu Harapan, hidupan daripada keluarga kerang-kerangan itu mendapat permintaan tinggi kerana ia dijadikan hidangan rendang. Namun nampaknya tidak kali ini. Menurut salah seorang penternak kupang, dia terpaksa membatalkan tempahan pelanggannya disebabkan kes yang berlaku. Aku tak ada no excuse. So benda ni melibatkan kesihatan, melibatkan nyawa. So kami takkan ambil tanggung. Kita takkan sendiri keluar ke sorok ke apa semua. Benda ni melibatkan nama. Semua dah satu hati mengatakan tak akan keluar. So biar kami rugi tak apa. Benda ni melibatkan nyawa orang. Nyawa kan boleh beli. Kan kupang tak apa, nanti kalau mati pun dia boleh datang balik, tapi jangka masa panjang tak apa, kami rugi tak apa, yang penting nyawa orang-orang. Kejadian itu juga sememangnya mengejutkan kerana kali pertama berlaku. Ujarnya dia tidak pasti punca sebenar, tetapi kebanyakan penternak memberitahu menjumpai kerang yang lebih banyak mati daripada kupang. Bagaimanapun katanya dia menjangkakan orang ramai akan tetap takut untuk membeli kupang atau kerang walaupun keputusan sampel adalah negatif. Semalam Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan mengesahkan kejadian keracunan makanan berkaitan pengambilan kupang yang membabitkan 8 kes di Port Dickson. Pengarah Kesihatan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Halina Abdul Rashid berkata, kejadian ini mula dikesan kelemarin apabila Pejabat Kesihatan Daerah Port Dickson menerima notifikasi dari Hospital Port Dickson. Kes terdiri daripada beberapa keluarga yang berbeza dan mempunyai sejarah memakan kupang yang dibeli dari 2 pasar di sekitar Port Dickson. Kejadian itu menyebabkan 2 kes pesakit dimasukkan ke unit rawatan api ICU, 5 kes dimasukkan ke ward biasa dan 1 kes dirawat sebagai pesakit luar. Bagaimanapun, hari ini Buletin TV9 dimaklumkan oleh pihak Jabatan Kecemasan Hospital Port Dickson, 2 pesakit di ICU itu dilapor stabil dan sudah dipindahkan ke ward biasa. Keputusan makmal bagi sampel kupang dan air laut yang diambil susulan kejadian itu dijangka diketahui esok. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Sembilan, Kasim Tawi berkata, pihaknya juga telah mengeluarkan arahan kepada penternak kupang untuk tidak mengutip dan menjualnya. Kembali bertemu dalam Buletin TV9. Peribahasa Melayu, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah telah diamalkan oleh ahli-ahli karya Masjid Kampung Jenjarum, Selangor yang berkongsi rezeki bersama. Program ini mendapat inspirasi ketika fasa menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3 tahun lalu. Peribahasa yang bermaksud pembahagian yang sama rata, banyak sama-sama banyak, sedikit sama-sama sedikit, sentiasa menjadi amalan penduduk setempat. Menurut Ahli Jawatankuasa Kebajikan Masjid Jenjarum, Muhammad Muslimin Omar, program sumbangan makanan secara pandu lalu untuk berbuka puasa melibatkan ahli-ahli karya dan penduduk kampung merupakan acara tahunan sejak tahun 2020. Hari ini adalah yang 10 terakhir Ramadan. Ada special untuk dibagi kepada pengunjung dan juga yang lalu di kawasan masjid ni lah. Dan ini pandu lalu adalah acara tahunan yang setiap Ramadan kita akan melakukan. Siapa yang melalu kita akan bagi. Tak kira orang luar ataupun orang dalam karya ni lah.
Penjarakan fizikal semasa itu menyebabkan kita tidak boleh ke masjid. Justru timbul idea untuk menyampaikan sumbangan makanan dan barangan keperluan secara pandu lalu. Ujarnya, program yang diadakan 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut sentiasa mendapat sambutan setiap kali ia diadakan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui merasa gembira dengan program yang diadakan bagi mengeratkan lagi silaturahim antara penduduk kampung. Program ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat bermakna untuk membantu orang sekitar Kampung Jenjarum untuk mendapatkan juadah buka puasa. Di samping itu dapat membantu kepada ahli karyah dan sekitar Kampung Jarum yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan juadah untuk berbuka puasa. Baguslah, boleh mengeratkan silaturahim di dalam bulan Ramadan ni. Saya sukalah program ni. Boleh diteruskan. Memang program yang sangat baiklah kerana memberi peluang kepada semua warga kampung untuk mendapatkan jamuan juadah. Antara makanan yang disumbang adalah nasi kawah besar, roti john, kuih muih, air balang dan lain-lain. Seramai 1,000 orang menerima sumbangan daripada pihak masjid. Walaupun agak sesak, tetapi kesemua yang lalu untuk mengambil sumbangan sabar menunggu. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, permintaan ke atas kuih muih tradisional semakin meningkat. Ekoran rasanya yang istimewa dan meninggalkan nostalgia kepada yang acap kali merasainya. Dan antara kuih yang mendapat permintaan ramai, bahulu lapis. Menurut pengusaha bahulu lapis dari Kampung Sijangkang, Amiruddin Talib, resepi bahulu lapis yang mirip saiz sebiji kek tersebut mempunyai rasa yang istimewa sehingga ia sentiasa mendapat sambutan sejak beliau dan keluarga mengusahakannya lebih 3 dekad yang lalu. Dan saya dah hampir 30 ke 35 tahun. Saya telah membuat kuih ini turunan dari tradisi daripada mak saya lah. Jadi apa yang saya buat ni selalunya bila untuk hari raya lah, tambahan untuk hari raya, iaitu seminggu sebelum hari raya saya kena buat tambahan lah, lebih kurang dalam ke 150 ke atas, dalam 200 macam tu lah. Amiruddin berkata secara rutinnya setiap tahun, dia dan isteri Rosliza Saroni, 61 tahun, dibantu anak-anak akan mula menyiapkan tempahan bahulu lapis bermula 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tempahan bahulu lapis boleh meningkat lebih dari 150 biji dan mampu mencecah 1,000 biji bergantung kepada permintaan semasa. Apa yang penting, Amiruddin mengekalkan rasa dengan membuat jam nenas sendiri. Dia juga mempunyai mesin pemukul adunan mekanikal yang dihasilkan sendiri setelah cara manual dilihat amat memenatkan apabila tempahan meningkat. Resepi bahulu lapisnya tidak pernah berubah sejak dulu lagi. Cuma jika ada permintaan, dia akan buat bahulu yang agak rangup walaupun nampak seperti ia terlebih masak. Aduh, kenyangnya. Tapi nasi boleh masuk lagi ni. Awak ni tadi buka puasa dah makan 3 pinggan nasi, air 2 bungkus. Ni nak makan lagi. Mana mata tu tak berat? Aduh. Jadi kepada anda, apa kata bulan puasa ini kita amalkan konsep berhenti sebelum kenyang. Jadi taklah perut penuh sangat dan senang kita nak beribadah nanti. Okey? Dah, jom solat dulu. Okey. Kalau sabit mata ngedut, siapa tolak dalam tali air? Jatuh dalam tali air. Hatu, saya cakap. 3 beradik terbabit tidak pulang ke rumah di Jalan Datuk Kumbar selepas keluar ke kampung gelam Jumaat malam. Tidak. Kak Syah tak akan maaf dia sampailah Kak Syah mati tu. Ada lagi pagi yang sepi bila Malaysia kembali menikmati nasi lemak kopi O di pagi hari. Diskusi gaya hidup kontemporari, pesona positif menyinari, juga kisah yang memberi inspirasi. Serelahkan kegembiraan bersama musim baru nasi lemak kopi O, pastinya menjadi pilihan hati. Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi di TV9 juga di saluran Astro 149.
Syukur Ramadan mai. Latih kita jadi orang bagus. Saling tolong-menolong, bantu-membantu, memberi sedekah ataupun infak di jalan Allah. Yang ni penting. Wakaf, kalau siapa nak buat, boleh buat sekarang. Sebab apa? Nabi dah habaq dah. Sedekah di bulan Ramadan jauh lebih baik daripada 11 bulan yang sebelum ni. Makna kata, RM1 kita bagi bulan Ramadan ni, wakaf kah, sedekah kah, infak, dia lebih baik daripada 11 bulan yang sebelum ni. Besar nilai dia, tak sama. Oleh itu, siapa nak buat, jom buat sekarang. Agar pahala kita dilipat gandakan sehingga 700 kali ganda. Mana nak dapat dalam bulan lain? Ramadan teristimewa dengan pahala-pahalanya. Sebab itu kehidupan lebih baik bersama. Kita terus dengan perkembangan cuaca esok. Cuaca pagi di kebanyakan negeri di semenanjung tanah air diramal hujan, manakala ribut petir menyusul pada sebelah petang hingga malamnya. Kita mulakan dengan negeri di pantai timur. Cuaca pada waktu pagi diramal bermula hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula, ribut petir melanda beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman dan tiada hujan pada malamnya. Seterusnya kita ke utara tanah air, cuaca diramalkan cerah pada waktu pagi. Namun ribut petir dijangka menyusul di beberapa tempat di kawasan pedalaman pada sebelah petang, manakala tiada hujan pada waktu malam. Lain pula kisahnya di negeri Selangor apabila penduduk di beberapa tempat di kawasan pantai bakal menerima hujan pada waktu pagi. Disusuli ribut petir melanda beberapa tempat pada sebelah petang. Kemudian pada malamnya tiada hujan diramalkan. Sementara itu di Negeri Sembilan, hujan turun membasahi beberapa tempat di kawasan pantai Negeri Sembilan pada waktu pagi. Disusuli ribut petir melanda juga di beberapa tempat pada sebelah petang. Pada malamnya pula cuaca dijangka baik ditemani cahaya rembulan. Kita terbang pula ke Bumi Kenyalang, penduduk di beberapa tempat bakal menerima hujan pada waktu pagi. Diselangi ribut petir yang melanda di beberapa kawasan pedalaman pada sebelah petang, manakala cuaca kembali hujan di kawasan sama pada malamnya. Keadaan cuaca negeri di bawah Bayu, cuaca diramal bermula cerah dan tiada hujan pada waktu pagi. Namun langit tidak selalunya cerah apabila hujan dijangka melanda beberapa tempat di kawasan pedalaman pada sebelah petang dan kembali tiada hujan pada malamnya. Jadi pastikan anda sentiasa peka dengan sebarang perubahan cuaca. Ingat pesan orang lama, sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, sampai di sini perkembangan cuaca. Kekal setia bersama kami. Narik dalam segmen sukan sebentar lagi. Anik Kasdan berjaya layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris. Kalau sabit mata ngedut, siapa tolak dalam tali air? Jatuh dalam tali air. Hatu, saya cakap. 3 beradik terbabit tidak pulang ke rumah di Jalan Datuk Kumbar selepas keluar ke Kampung Gelam Jumaat malam. Tidak. Kak Syah tak akan maaf dia. Sampailah Kak Syah mati tu. Ada lagi pagi yang sepi bila Malaysia kembali menikmati nasi lemak kopi O di pagi hari. Diskusi gaya hidup kontemporari, pesona positif menyinari, juga kisah yang memberi inspirasi. Serlahkan kegembiraan bersama musim baru nasi lemak kopi O, pastinya menjadi pilihan hati. Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi di TV9 juga di saluran Astro 149. Laporan sukan, atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan muncul atlet ke-6 negara layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas menduduki tempat ke-8 pada Piala Dunia IWF di Phuket, Thailand.
Anik menduduki tempat ke-8 selepas melakukan angkatan keseluruhan 290 kg dalam kategori 61 kg. Biarpun angkatan itu tidak menyamai rekod kebangsaan yang dilakarnya pada kejohanan angkat berat dunia di Qatar Disember tahun lalu dengan angkatan keseluruhan 296 kg. Anik 21 tahun tetap berada di kedudukan ke-8 daripada 10 atlet yang layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024 pada Piala Dunia IWF di Phuket, Thailand yang juga merupakan kejohanan kelayakan terakhir ke Sukan Olimpik Paris. Atlet China Lee Fabin memenangi pinggan emas dengan angkatan keseluruhan 312 kg. Perak dimenangi atlet Korea Selatan Park Myung Jin dengan angkatan keseluruhan 301 kg, manakala gangsa diraih atlet Filipina Seniza John dengan 300 kg. Untuk rekod kali terakhir angkat berat berada dalam kontingen negara ke Sukan Olimpik adalah menerusi Muhammad Hafifi Manso di Rio de Janeiro, Brazil pada 2016. Pasukan Terengganu Cycling Team TSG sekali lagi melakar pencapaian membanggakan pada saingan lumba basikal lebuh raya jelajah Thailand apabila pelumbanya Muhammad Nur Aiman Rosli muncul juara pada peringkat kedua. Lebih manis Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil memastikan Malaysia meraih penamat 1-2 selepas pelumba Malaysia Pro Cycling MPC itu bergelar naib juara. Perlumbaan jelajah Thailand yang bertaraf UCI Asia memasuki peringkat kedua sejauh 202.3 km mengelilingi Pekan Sukhothai. Dengan menawarkan laluan landai, Muhammad Nur Aiman Rosli mengambil pendekatan membuat henjutan awal untuk melepaskan diri daripada peloton dan pendekatan itu membuahkan hasil apabila pelumba Terengganu Cycling Team TSG itu berjaya melintasi garisan penamat selaku juara dengan catatan masa 4 jam 39 minit 17 saat. Tempat kedua menjadi milik seorang lagi pelumba negara yang mewakili pasukan Malaysia Pro Cycling MPC iaitu Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil, manakala pelumba Jerman Lukas Carstensen dari pasukan Rujai Insurance berpuas hati di tempat ketiga. Cuaca di Tour of Thailand ni memang agak mencabar, adalah 30 lebih, 38, 39, 40. Lepas tu ya, Aiman keluar melakukan taktikal dalam 50 km last dan lepas tu Aiman save energy untuk last 20 km untuk terakhir untuk Aiman dapat title untuk sampai finishing. Pencapaian Nur Aiman itu menjadikan pelumba berusia 25 tahun berkenaan muncul wakil kedua dari Malaysia meraih gelaran juara di Thailand selepas Muhammad Harif Saleh memenangi 2 peringkat pada 2016 dan 2022 juga bersama pasukan TSG. Peringkat ketiga jelajah Thailand hari ini bermula di Sukhothai dan berakhir di Ban Rak Thai dengan jarak 128.3 km. Cristiano Ronaldo cipta sensasi sekali lagi apabila berjaya merakam hat-trick ke-65 dalam kariernya. Beraksi menentang Abha di tempat lawan An-Nassr selesa catat kemenangan besar 8-0 dengan 5 daripada 11 pemain berjaya merobek gawang lawan. Beraksi dalam perlawanan ke-26 Liga, Ronaldo mengetuai barisan serangan An-Nassr menentang Abha yang menduduki tangga ke-17 Liga. Tidak menunggu lama, Ronaldo membuka tirai jaringan seawal minit ke-11 melalui sepakan percuma sebelum menggandakan jaringan juga melalui cara sama pada minit ke-21. Bekas penyerang Liverpool Sadio Mane menjadikan kedudukan 3-0 dengan jaringan jarak dekat. Ronaldo melenyapkan hat-trick ke-65-nya dengan penuh bergaya apabila melakukan bola songket menemaskan penjaga gol Cyprien Tatarusanu. Abdul Majid Al-Sulaihim meneruskan pesta gol An-Nassr dengan gol kelima perlawanan yang masih dalam babak pertama. Masuk babak kedua, Abdul Rahman Gharib menjadi penjaring keempat buat An-Nassr selepas merobek gawang Abha buat kali ke-6. Pemain gantian Abdul Aziz Al-Aliwa meneruskan dominasi Al-Nassr dengan jaringan pada minit ke-63 sebelum menutup pesta dengan gol ke-8 pada minit ke-86. Kemenangan itu menyaksikan An-Nassr terus menghuni tangga kedua Liga dengan 62 mata, sementara Ronaldo kekal penjaring terbanyak Liga dengan 29 gol setakat ini. Baik, sekian sahaja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Gempa bumi terkuat landa Taiwan dalam tempoh 25 tahun. Laporan antarabangsa. Tidak sengaja katanya, itu pengakuan Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu selepas 7 kaki tangan yang bekerja dengan Badan Amal Amerika Syarikat World Central Kitchen WCK maut dalam serangan udara di Gaza. Netanyahu berkata pihaknya akan menyiasat penuh kejadian tragis itu namun tidak membuat sebarang permohonan maaf.
Bagaimanapun, Presiden Isaac Herzog menzahirkan duka cita Israel dan membuat permohonan maaf kepada pengasas WCK, Jose Andres, atas insiden tragis itu. WCK sebelum ini berkata serangan disasarkan tentera Israel pada Isnin lalu membunuh kumpulan itu termasuk kaki tangan dari Australia, United Kingdom, Palestin, Poland dan Amerika Syarikat, Kanada. Rakaman menunjukkan bumbung kenderaan yang tertera logo kumpulan badan amal itu bersama-sama bangkai kenderaan lain. WCK yang berpangkalan di AS berusaha untuk mengangkut makanan yang dibawa ke Gaza melalui laut dari Cyprus. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan itu, Erin Gore, berkata konvoi 2 kenderaan pasukan itu yang berlogo WCK sedang dalam perjalanan ke satu kawasan. Susulan itu, UK memanggil Duta Israel ke London sekaligus menuntut Israel bertanggungjawab. Setiausaha Negara AS, Anthony Blinken pula berkata Washington menggesa penyiasatan pantas, teliti dan tidak berat sebelah untuk memahami dengan tepat apa yang berlaku. Ketua Kemanusiaan PBB Martin Griffith menerusi satu kenyataan mengecam Israel atas ketidakhirauannya terhadap undang-undang kemanusiaan selain menyifatkan kaki tangan badan amal itu sebagai wira. Sementara itu, rakan salah seorang mangsa yang terkorban, Lal Zaumi, Zomi Frankom, seakan tidak percaya akan tragedi yang menimpa rakannya itu. I was on Eye on Palestine and it's like uncover this image. And it's kind of blurry, it panned across, and then like I saw Zombie's face and I like yelled as soon as I saw it, and it's like waiting for the video to reload and scroll back, and I quickly went down and saw World Central Kitchen, and then I was like looking at it just like, is it her, is it her? Seorang lagi rakan Zomi terkenang akan sifat manusiawinya dan bagaimana dia menyentuh begitu banyak jiwa orang melalui kerja kemanusiaannya. It's an infectious smile. She makes you feel like you're the only person in a room. We're sharing this moment together. It was just an infectious smile, an infectious way of being, and you know, that's very rare. And that's the thing I think I'm gonna miss most. Zomi Frankom adalah antara 7 orang yang terbunuh akibat serangan udara Israel kemarin ketika bekerja untuk Badan Amal Bantuan World Central Kitchen di Gaza. Menurut Kementerian Kesihatan, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel yang berterusan di semenanjung Gaza telah melebihi 32,900 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, tentera pengganas Israel membunuh 71 rakyat Palestin dan mencederakan 102 yang lain. Ini menjadikan jumlah kematian kepada 32,916 orang, manakala 75,494 lagi mengalami kecederaan sejak perang Israel-Palestin tercetus pada 7 Oktober tahun lalu. Semalam, pengganas Israel membunuh 7 pekerja Badan Amal Makanan Antarabangsa semasa serangan udara semalaman di semenanjung Gaza. Konvoi dari World Central Kitchen WCK, sebuah pertubuhan bukan untung yang beribu pejabat di Washington yang telah menjadi sumber penting bantuan makanan kepada Gaza yang dilanda perang, diserang pada hari Isnin dalam apa yang diakui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai tidak disengajakan mengenai orang yang tidak bersalah di semenanjung Gaza. Menurut kenyataan WCK, 7 yang terbunuh adalah kaki tangan dari Palestin, Australia, Poland, Britain dan seorang daripada mereka adalah 2 warga negara Kanada dan Amerika Syarikat. Alba, Sky, Sekurang-kurangnya 9 maut manakala lebih 800 cedera apabila gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitude menggegar Taiwan pagi tadi. Perkara itu disahkan oleh Jabatan Bomba Taiwan dalam satu kenyataan. Pihak berkuasa turut mengeluarkan amaran tsunami untuk pulau-pulau berdekatan di selatan Jepun dan Filipina. Reuters memetik agensi berita Jepun NHK melaporkan amaran tsunami dikeluarkan di tenggara Okinawa. Ombak setinggi 3 meter dijangka melanda pantai Okinawa kira-kira jam 1 tengah hari waktu tempatan. 2 buah bangunan turut runtuh di Bandar Hualien yang hampir dengan pusat gempa berkekuatan 7.2 magnitude itu. Dalam pada itu di Jepun, operasi penerbangan di lapangan terbang utama Okinawa dan lapangan terbang Naha ditangguhkan susulan amaran tsunami. Gempa bumi kali ini disifatkan sebagai yang
yang terkuat pernah melanda Taiwan dalam tempoh sekurang-kurangnya 25 tahun. Enam pelajar sekolah maut manakala 14 yang lain cedera apabila dirempuh sebuah truk di Bandar Basra, selatan Iraq. Menurut polis, brek truk gagal berfungsi dan menyebabkannya terbabas lalu merempuh sekumpulan pelajar berkenaan. Kesemua mangsa berada dalam keadaan kritikal dengan kecederaan parah di bahagian kepala. Perdana Menteri Iraq Muhammad Shia Al-Sudani menggesa agar siasatan segera dilakukan ke atas kemalangan maut itu. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida di Tokyo selepas pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping. Prabowo yang kini berkhidmat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia turut bertemu rakan sejawatannya dari Jepun Minoru Kihara. Pada 2021, Prabowo dan Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi menandatangani perjanjian untuk memudahkan pemindahan peralatan pertahanan ketika Jepun cuba menjalin kerjasama ketenteraan dan ekonomi dengan negara Asia Tenggara bagi menentang China. Korea Utara berjaya menguji peluru berpandu bahan api pepejal dan peluru berpandu hypersonik, lapor televisyen kendalian kerajaan KRT. Menurut KRT, Kim Jong-un yang mengawal pelancaran itu mengesahkan ia sebagai senjata strategik terbaik milik teknologi pertahanan Korea Utara. Korea Utara secara rasmi menukar sepenuhnya semua peluru berpandu taktikal, operasi dan grade strategik kepada bahan api pepejal. Rakaman video dari Jabatan Pengangkutan Ohio menunjukkan detik-detik angin kencang di Lawrence County, Ohio pada Selasa. Menurut Pusat Ramalan Ribut Ohio, cuaca yang lebih buruk dijangka berlaku di lembah Ohio, termasuk bahagian tenggara. Ini termasuk amaran puting beliung berskala besar diramalkan dari Indiana menuju ke selatan Ohio, merentasi bahagian Alabama dan Georgia. Jenazah Allahyarham Jafar On telah dibawa pulang ke Muar Johor untuk dikebumikan malam ini. Jenazah pelakon veteran itu dibawa ke Masjid Jami' Al-Firdaus Tanjung Gading, Muar Johor dan dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran selepas solat tarawih malam ini. Allahyarham Jafar meninggal dunia pada jam 11.32 pagi tadi ketika sedang menjalani prosedur endoskopi di Hospital Sultan Idris Shah. Sebelum itu, Allahyarham yang berusia 73 tahun ditahan di ward sejak kemarin akibat berlaku komplikasi najis berdarah. Allahyarham juga mengalami masalah incap jantung yang mengakibatkan kakinya membengkak sehingga perlu menggunakan kerusi roda sejak 6 bulan lalu. Kumpulan rock ikonik Search melakar sejarah peribadi apabila berjaya menghasilkan lagu raya pertama selepas hampir 4 dekad bertapak dalam industri seni. Lagu yang berjudul Sujud Aidilfitri itu ternyata masih mengetengahkan genre rock dan balada yang sudah sebati dengan kumpulan itu. Selamat, selamat Hari Raya. Selamat. Bagi vokalis Search, Datuk Amy, buah tangan terbaru yang mengambil masa 2 bulan untuk dihasilkan itu merupakan hadiah buat peminat di samping sebagai salah satu usaha untuk menghidupkan budaya memiliki lagu raya yang semakin jarang dirakamkan kerana pendengar lebih memilih mendengar lagu raya lama yang bersifat malar segar. Banyak orang tanya ataupun fans ataupun kawan-kawan ni, korang tak pernah buat ada lagu, korang tak pernah buat lagu raya? Tak pernah. So kita mahu je, korang buat lagu raya tu, kita mahu je. Apa kata kita tahun ni kita buat lagu raya. So, inilah je. Jadi Sujud Aidilfitri. Kumpulan Search yang terdiri daripada 4 ahli iaitu Amy, Nasir, Mankidal dan Harry turut sepakat mengatakan karya hasil ciptaan Jun dan kumpulan itu sendiri syarat dengan mesej yang ingin disampaikan kepada semua pendengar menerusi bait lirik yang dihasilkan. Dia adalah raya-raya ni, kita adalah hari kemenangan. It's a winning day untuk semua umat Islam. So kita buat lagu tu emosi yang begitu. Sujud Aidilfitri juga menekankan kepada pendengar untuk merenung kekhilafan yang telah dilakukan, seterusnya dengan rendah hati memohon kemaafan.
Terus ikuti kami di aplikasi X, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana kekal dalam Buletin Waktu Perdana terawal. Lagi informasi, saksikan siaran Buletin Utama tepat jam 8 malam ini di TV3. Baik, menerusi kempen Rara Macam Dulu-Dulu, kemeriahan di Absolute Bazaar X Festival Gaya Raya minggu lalu masih lagi terasa dengan pelbagai aktiviti menarik. Antara yang menjadi tarikan adalah zon Macam Dulu-Dulu di mana pengunjung dapat beramah mesra bersama personaliti dari TV9, TV3 juga penyanyi lagu Macam Dulu-Dulu, Kaibaha dan Marsha. Visualnya menutup tirai Buletin TV 9 hari ini dan hayati kemanisan nostalgia lalu menerusi extra.com.my Palang Macam Dulu-Dulu. Saya Ahmad Bar Zainal Abidin dan saya Intan Syazwina Suhaimi. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.